Bila third set 14-7 you leading, lepas tu 29, apa perasaan di time tu? Bila dah start sekejap saya ambil point banyak tu, saya pun agak terkejut. Dia tiba-tiba dia macam give up sudah. Sebab selama ni karakter dia bagi saya, dia selalu dia nak fight. Dia tak senang untuk give up. Saya tak pernah nampak dia macam ni. So saya pun agak terkejut juga. Sebab saya masih dalam condition yang mau fight, mau fokus lagi. Dengan kelebihan yang terlalu besar, 29. Champion milik Li Zijia. Li Zijia. Sedap tak bunyi bila orang sebut Li Zijia All England Champion? Masa tu satu rasa macam bangga lah. Sebab walaupun tak ada audience, memang different. So tapi saya masih rasa itu bangga untuk bawa flag Malaysia sampai itu podium All England. To be honest, I did a very bad performance in these 3 tournaments, and of course I'm still trying to find my best performance. I mean, for mentally it's very tough, yeah. So bad performance only I can say, yeah. 2 bulan lalu orang kritik you punya performance, orang kritik coach punya cara, and then after that dia terus menang one of the big titles kat dalam dunia ni. Masa back dalam Thailand saja memang semua different lah bang. Banyak masalah datang, macam macam orang tengah nak cari pasal tau. Kita pun tak tahu kenapa you tak boleh bagi kita satu masa untuk cool down, bagi kita diam-diam, bagi kita training untuk come back on next tournament. Saya pun tak faham. Saya pun sangat down masa tu. Memang saya pun agak anti-social sikit. Hari-hari saya seorang sebab masa tu memang saya rasa macam salah. Saya mau bagi tahu semua orang hanya satu aja. Memang bukan semua player akan macam Momota, maka akan macam Kevin, Gideon mereka. Asyik champion aja. Sebab different way orang, saya rasa mereka punya journey memang different. Ada yang tak payah training lazy, training lewat, dia boleh ambil champion. Ada yang training mati-mati, training sampai dari pagi sampai malam, dia tak stop pun, dia first round aja. Sebab different journey, different person. I think 8 bulan lepas kita pernah sembang pasal benda ni. In your first All England, orang cakap you the next Lee Chong Wei, tapi bila you dah jadi All England Champion, you rasa you dah capai mission untuk jadi the Li Zijia. Orang dah pandang you as Li Zijia, bukan next Lee Chong Wei, ataupun you rasa mission tu will continue lepas ni? Saya rasa mau tak mau, saya rasa selama career saya akan sentiasa ada Datuk Wira Lee Chong Wei punya nama ikut saya. So ini pun satu mission yang untuk saya memang boleh tak sampai saya retired tu orang akan cakap ini Li Zijia, bukan macam dia punya replacement of Lee Chong Wei. Ini pun satu mission bagi saya. Sekejap boleh tengok medal dengan you punya winning shuttlecock? Boleh. Kan tak boleh tak? Nampak tu, man singles champion. Bila you ada 2 benda ni you pegang, you tidur peluk dia orang ke? Tidur dengan medal? Saya ingat bang, yang dia punya cup tu saya boleh bawa balik. Mana tahu memang tak boleh bawa balik. Kalau bawa balik tu memang saya peluk lah. Dari airport sampai Malaysia saya pun peluk. Tapi memang dia bagi saya masa tu, bagi saya around 45 minit saja untuk saya video call coaches, family, then menteri sukan semua tu untuk bagi mereka tengok lah dan share itu moment dengan mereka lah. Memang bagi saya memang pendek lah, memang tak cukup time pun, agak rush. Memang diorang tak sempat pun engrave nama you dekat cup tu lah? Tak, memang tak ada pun. Yang saya nampak last year punya Excelsior punya nama saja. Kalau nak nampak, memang next year saya kena ambil sekali lagi lah, baru boleh nampak bang.
Bagus dia punya mindset macam tu kan. Next year ambil lagi. Pandai 45 buat lawak minit je dapat peluk trofi tu. Okey, kita throwback pencapaian Zija di All England. Tiada kejutan pada pusingan pertama dan kedua, tapi semua mula ambil perhatian di suku akhir selepas Zija menundukkan Kento Momota dalam straight sets, dan di final aksi epik dengan Axelsen terutama pada set pertama dan juga set kedua. Bicara yang hebat. Tahniah kepada Shahrazad Sani. Ya, sebab Bukan semua orang dapat berbual seperti rakan dengan juara All England. And Zija sangat selesa. Dia macam memang interview yang sangat telus lah. Saya kenal Zija bermula pada usia 17-18 tahun, tahun 2016. Pada waktu itu dia sama tinggi dengan saya. Sekarang ni bila nak interview saya kena mendongak sikit. Tapi Zija ni walaupun saya terpaksa mendongak, tapi dia tak pernah melangut jauh pada saya. Dia tetap merendahkan diri. Jadi itu merupakan satu penghormatan bila melihat kerjaya Zija sampai ke hari inilah. Tapi itulah Akbar, macam sayu juga tau bila dengar interview dia tadi, apabila dia cakap pasal macam mana dia depressed lah kan. Jadi semalam pun saya tengok juga sebenarnya laporan Ahmad yang memang bergenang air mata saya tentang Hendrawan. Dan dia punya impact tentang terbuka Thailand yang 3 kejohanan tu kan. Jadi Zija depressed, selain daripada diri dia sendiri, siapa yang bantu dia up? Sebab dia up bukan macam sampai quarter final, semi final terus juara. Adakah Hendrawan salah seorang individu? Okey, sudah pasti Hendrawan salah seorang daripada individu yang berdiri rapat di belakang Zija, Wong Chun Han, Datuk Teh Siu Bok, keluarga Zija, ibu dan juga bapanya, keseluruhan BM, rakan-rakan dalam skuad personal lelaki. Tapi harus saya katakan bahawa kebangkitan Zija ini sebilangan besar peratusannya adalah ke atas diri sendiri. Bagaimana dia berupaya untuk bangkit dalam tempoh yang singkat. Bukan sahaja untuk mencari semula keyakinan, tapi menewaskan nombor 1 dunia Kento Momota dalam straight sets, perkara yang tak pernah dilakukan dia dalam 6 percubaan sebelum ini, dan ke final dengan mindset bahawa sesuatu yang luar biasa itu boleh berlaku. Jadi ini merupakan satu kematangan yang istimewa lah. Kalau kita kenal Zija, semana saya mengenali dia, dia merupakan seorang yang keras kepala, tapi apabila dia boleh memberikan ataupun menerima input untuk mengubah cara permainan tentang Momota, dan sudah pasti memiliki mindset yang berbeza untuk keluar daripada jalan yang sukar. Ini merupakan satu kebangkitan yang luar biasa dan ia bergantung kepada dirinya sendiri. Kena beri penghormatan ataupun penghargaan kepada Zija bahawa dia bangkit atas dasar kemahuan dan juga kemampuan diri dia sendiri. Baik, kita nak recap balik, Matt. Selepas dia tersingkir daripada terbuka Thailand, ramai yang mengecam. Sehingga hampir membunuh karier sebagai seorang pemain badminton. Ramai netizen semua mengecam Zija. Ini yang dicanang ke nak jadi pengganti Datuk Lee Chong Wei. Tapi dia dah sebut tadi, dia mengambil keputusan untuk menyendiri. Anti-sosial, maksudnya tidak melayan media sosial dan sebagainya. Jadi sebenarnya, idea itu datang daripada siapa sebenarnya? Sebab tak ada siapa sangka, ingatkan dia hilang terus. Tapi ini yang dia bagi pada kita. Ini bukan idea siapa Akbar. Saya berasakan ini keadaan yang memaksa dia bahawa seorang yang berusia 22 tahun terpaksa mengambil keputusan sebegini dan menyendiri daripada dunia kerana kita tahu bahawa media sosial adalah sebahagian daripada kehidupan kita walaupun yang sudah pun berusia lanjut. Tetapi harus saya katakan bahawa dalam keadaan yang cukup sukar itu, saya hilang kata-kata lah buat masa ketika ni lah. Minta maaf lah sebab saya sama sekali tidak menyangka bahawa bagaimana seorang pemain yang boleh dipuji pada 2019 di seluruh England sebagai pengganti kepada Lee Chong Wei, dan hampir setahun kemudian dia ditomah dengan begitu hebat sekali, sedangkan pada ketika itu dia baru saja mahu mencari semula prestasi. Dan apabila 2 bulan selepas itu, sekarang ini memenangi seluruh England, semua orang sudah menjadi sahabat dia, semua orang sudah menjadi peminat dia. Jadi adakah ini cara kita melayan seorang bakat muda? Pada hari dia di bawah, kita menghardik dia. Pada hari dia atas, baru nak jadi kawan. Baru nak dapat kan. Itu saya punya next point. Kita memang kena move on daripada pencapaian. Bukan kita lupa kan, tapi kita kena move on sebab banyak lagi yang Zija perlu lakukan untuk dirinya dan juga untuk Malaysia kan. Of course ada Olympics dan banyak kejohanan lepas ni. Pendapat Ahmad, mungkin bila kita lepas Zija menang All England ni, terlampau banyak sangat attention on him and tekanan. Bila banyak sangat tekanan kan, benda tu dia under mikroskop sekarang. Ya, kalau selepas ini dia beraksi di terbuka Malaysia sebagai perseorangan lelaki nombor 1 negara, perseorangan nombor 8 dunia, dia tewas di pusingan pertama. Apakah dia bukan lagi pemain yang hebat? Apakah dia bukan lagi juara seluruh England? Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita sebagai peminat sukan tanah air perlu lebih bijak dalam menangani expectation ataupun jangkaan. Bagi saya, kalau Zija tak menang pingat di pentas Olimpik
Tokyo, tak mengapa kerana dia masih lagi berusia 22 ataupun 23 tahun. Saya jangkakan Zhejiang yang sebenarnya, Zhejiang yang lengkap ini akan lahir ataupun akan hadir menjelang Olimpik Paris 2024. Jadi berikan dia masa, bukan saja Zhejiang, ada ramai lagi pemain muda dalam skuad kebangsaan pada ketika ini. Kita raikan kejayaan dia, tapi apabila dia berada di bawah nanti, berikan dia waktu untuk kembali bangkit kerana anda sudah pun tahu, anda sudah pun lihat, anda sudah pun saksikan bagaimana dia mampu bangkit. Okey, baik. Terima kasih Ahmed. Saya sangat teruja. Dan itu yang kita harapkan 2024 emas. Ya, emas. Zhejiang. Tapi kalau 2020 ada pingat, jangan terkejut. Ya, kita boleh tengok apa dia boleh buat kan? Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi.